Assalamualaikum, salam Ramadan, salam Nuzul Quran untuk anda semua yang bersama dengan kami secara langsung. Kami bawakan kepada anda Breakfast at 9 PM di NTV 7. Tapi hari ini kita bersiaran sedikit lambat pada pukul 10 dan pastinya juga hari ini saya bersama dengan seseorang yang selalu anda menyaksikannya melalui soalan drama. Betul. Jadi Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan Breakfast at 9 PM. Jangan betulkan TV anda, betul. Saya duduk sekejap di program ini untuk menemankan Muaz dan pengalaman baru juga. Sebenarnya Muaz, saya ni dulu kat MHI, awak dekat Borak Kopitiam, tak pernah pun kita berjumpa ruang udara. Betul. Inilah peluangnya untuk duduk bersama. Yes, kan. Jadi apa-apa pun untuk anda dalam kehidupan begitulah. Begitu juga dengan anda, ada pelbagai kebarangkalian, perubahan dalam kehidupan, tapi pastinya untuk menjadi yang lebih baik, kan. Jadi kita harapkan untuk anda semua yang bersama dengan kita pada waktu ini, alhamdulillah telah pun mungkin selesai solat tarawih, dah berada di rumah bersama dengan keluarga. Inilah masanya untuk melihat anak-anak, nak tanya khabar juga tu. Betul. Macam mana kerja-kerja yang harus dilakukan, kerja rumah ada lagi tak, apa lagi penambahbaikan yang boleh dilakukan. Dan hari ini cuti umum di beberapa negeri, Nuzul Quran 17 Ramadan 1442 Hijriah, hari Khamis 29 April, dan kepada muslimin dan muslimat di luar sana kami ucapkan salam Ramadan tu memanglah betul ya. Salam Nuzul Quran. Mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran sebagai pembimbing kita sepanjang masa kerana terkandung dalamnya macam-macam nasihat dan juga pengajaran lah untuk kita ambil sebagai pembimbing kita dalam kehidupan ini, ya Muaz? Ya, betul. Dan untuk anda juga yang menyaksikan kami secara langsung di Facebook Cool FM, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mengatakan komen anda di sana. Dan pastinya kalau dalam Breakfast at 9 PM ni, kita akan membawakan antara topik yang kita bincangkan di Cool FM bersama AG, Haiza dan juga Muaz. Cuma bila kita sebut mengenai bulan Ramadan, selalunya bulan Ramadan ni kita cuba untuk melakukan sebaik mungkin perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang boleh membawa dan juga memberikan kita pahala. Dan kita tak terlepas juga kadang-kadang apabila tiba bulan Ramadan, kita dikaitkan dengan isu pembaziran. Ini terutamanya akan berlaku apabila ramai orang ke bazar Ramadan. Kita lihat apabila kerajaan membuka ruang untuk bazar Ramadan itu dijalankan, jadi ramai oranglah bertumpu seolah-olah membalas dendam. Apatah lagi tahun lepas tak ada bazar Ramadan ni kan. Jadi sekarang ni semua orang ke bazar Ramadan cuba mendapatkan kuih-kuih, makan makanan yang diidamkan. Tetapi itulah, sedar tak sedar kadang-kadang berlaku pembaziran itu kerana membeli dan berbelanja kerana mengikut nafsu, mengikut kemahuan, bukan kerana keperluan. Jadi berlakulah pembaziran. Sedangkan dalam kita menjalani Ramadan ini sepatutnya ia menjadi suatu madrasah kepada kita, ya. Berbelanja dengan bijaksana, jangan membazir. Kan kata orang tua-tua, membazir itu sahabat syaitan. Tapi sayang, kita kadang-kadang tak perasan dalam Ramadan ini main beli je, Muaz. Betul. Alright. Jadi pembaziran ni bukan saja di bazar Ramadan, malah di rumah pun boleh berlaku. Jadi untuk anda, jom kita nak tengok balik antara recap kita bersama dengan pemanggil-pemanggil di Cool FM. Daripada segi peniaga-peniaga, kita menggalakkan penyediaan atau penjualan makanan ni lebih kepada sistematik ataupun boleh dianggarkan secara minimum saja. Jadi tak berlaku dekat situ pembaziran lah. Dari segi pembeli pula, daripada pembeli, kita nasihatkan supaya membeli juadah makanan ataupun berbuka puasa ni cara kata orang mengikut apa yang kita perlu lah. Jadi kita dari segi pembaziran dekat rumah nanti berlaku kalau kita tak melakukan pembelian yang lebih berpatutan. Pasti dia dah kenal pasti trend jualan masing-masing. Jadi kalau yang makanan berlebihan tu, kalau boleh, kalau dapat disimpan, simpan. Tapi kalau tak boleh simpan, dia mesti sebaik-baiknya sedekah lah bulan Ramadan ni kan. Jadi sedekah tu bukannya masa lepas dia habis jual je. Sedekah masa jual tu pun penting juga. Maksudnya dia bagi ekstra kan. Dia bagi lebih kepada orang yang membelinya. Itu salah satulah. Jadi dalam norma baru ni, salah satunya adalah elakkan baziran dan hargai makanan tu. Jadi kita mesti amalkan untuk kurangkan dia sisa kita 40%. Itu antaranya. Baik, mungkin SW Corp ingin memberikan kata-kata nasihat agaknya kepada tak kisahlah pembeli maupun penjual. Jika ada lebihan makanan-makanan ini, apa yang perlu dilakukan? Jika ada lebihan-lebihan makanan ni, sepatutnya kita, kalau penjual seperti yang kita cakap tadilah, sedekahkan lebih baik. Dan kalau untuk pembeli, sebelum pergi tu rancang dulu menu-menu yang untuk dibeli. Dan peniaga belajar juga untuk kompos sisa makanan
untuk dijadikan baja, dan kalau boleh pembeli jangan bawa lah mangkuk tingkat ke pasar bazar Ramadan ni, just sebab kita boleh elakkan single use plastik kan, plastik sekali guna. Betul. Dan makanan lebih tu boleh juga kita masak dengan resepi yang berbeza untuk mengelakkan pembuangan. Baik, itu dia perbincangan kita di Cool FM bersama AJ Haizal dan juga Muaz. Jadi pada pemantauan Izwan sendiri macam mana Bazar Ramadan kali ini? Sebab selalu saban tahun sebelum-sebelum ni kan, kita tahu dari segi lebihan makanan dan sebagainya. Cuma tahun lepas totally kita tak nampak ada pembaziran yang berlaku. Alhamdulillah. Betul. Cuma tahun ini mungkin ada sedikit pembaziran tapi tak seperti dulu. Betul. Saya perkirakan sekarang ni mungkin masyarakat agak berhati-hati sedikit untuk ke bazar Ramadan, dan kebanyakan daripada teman-teman dan rakan-rakan saya, mereka lebih suka menyediakan juadah di rumah saja. Jadi sekurang-kurangnya dapat mengurangkanlah kepada tahap pembaziran makanan yang berlaku di bazar Ramadan. Tapi macam Muaz kata tadi, pembaziran juga boleh berlaku dekat rumah. Betul. Kadang-kadang apabila kita nak sediakan makanan itu, makan mungkin 2-3 orang sahaja, tapi juadahnya untuk 5-6 orang. Jadi sudahnya tak apa, kita simpan esok sahur boleh makan. Sahur pun makan sikit sahaja, lepas tu ketong sampah juga jadi. Betul. Dan macam artikel yang kita tengok ni pada tahun 2019, 10 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi sebab tu saya rasa dalam hikmah kita menepani pandemik COVID-19 ini, inilah antara perkara yang berlaku. Mungkin pembaziran tersebut kurang dah berlaku oleh kerana kita dah menjadi biasa tak pergi bazar Ramadan ataupun makan dalam kuantiti yang tidak banyak. Jadi oleh kerana itu sekarang ni kita bawakan untuk anda dalam topik perbincangan kita, pembaziran di bulan Ramadan ni bukan saja dulu orang kata bila bulan-bulan biasa kita ada syaitan yang sentiasa mengasut untuk belilah barang ni, makanlah ni, biarlah mubazir, tak ada masalah. Cuma sekarang kalau syaitan dah diikat, apa lagi yang mendorong kita untuk melakukan pembaziran ni kan? Itulah, jadi tak boleh nak salahkan syaitan lagi, nafsu kita lah yang bertanggungjawab. Jadi betul tadi kata pengarah keuangan SW Corp tadi, sebelum ke bazar Ramadan sepatutnya dan sebetulnya kita rancang apa benda yang kita nak. Kalau awak pergi kosong sahaja, memanglah akan sambar macam-macam Muaz ya. Yang tak perlu pun kita sambar. Nampak tepung pelita sedap, beli RM1 rasa tak cukup sebab lagi lepas murid nak makan lagi. Tapi lepas murid dah mengantuk tidur tak makan. Jadi pembaziran dekat situ. Perancangan tu saya rasa keyword lah, dan itu yang ditekankan tadi. Okey, jadi untuk anda kita akan bersama dengan seseorang yang akan menguruskan keuangan. Ini nak berkongsikan antara bagaimana nak mengurus keuangan di bulan Ramadan, dan juga insya-Allah kita akan bersama dengan seorang ustaz yang lama kita tak nampak dia. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, kita akan terus kembali selepas ini dalam Breakfast at 9 PM di NTV 7.
kasih anda masih lagi bersama Breakfast at 9 PM di NTV 7 dan live di Facebook Cool FM. Malam ini kita bercakap tentang pembaziran di bulan Ramadan. Ini sesuatu yang tak wajar lah kerana bulan Ramadan sepatutnya mengajarkan kita nilai-nilai baik dan pembaziran ini sesuatu yang wajar kita jangan elakkan lah ya. Okey. Dan kita bersama dengan seorang tetamu yang akan bercerita mengenai keuangan kita, perunding keuangan yang selalu anda tengok. Cik Syamsuddin Kadir bersama dengan kita. Terima kasih. Cik Syamsuddin, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Okey, puasa kita semua okey? Okey. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Bila tengok orang yang menguruskan keuangan ni, muka dia ceria. Ya? Betul. Itulah. Terutama nak raya ni kan. Ceria je. Kita ni selalu yang muka berkerut bila nak raya ni. Okey, jadi untuk anda sebelum kita menanya pelbagai soalan yang akan diajukan, jom kita nak saksikan untuk anda. Kata orang ramai lah mengenai pembaziran di bulan Ramadan. Saksikan. Saya ni memang suka makan lah kan. Lepas tu kalau pergi bazar tu kadang-kadang terbeli banyak. Kadang-kadang memang tak habis lah makan kan. Lepas tu kita buang je lah nak buat macam mana kan. Tapi tahun ni agak berbeza sedikit lah. Sebab saya sendiri yang bawa bekas pergi bazar untuk tapau makanan. Jadi kalau saya bawa bekas sendiri, saya tak bolehlah beli banyak sangat makanan. Dan itulah salah satu cara untuk saya kawal diri sendiri daripada membazir di bazar Ramadan. Okey, seperti yang kita tahu, bazar Ramadan ni dia setahun sekali je. Jadi rasa seronok tu yang akan mendorong kita untuk membazir lah, di mana kita beli ikut kehendak kita je banding dengan keperluan. Sebab dia setahun sekali je kan, sesuatu yang memang dinantikan setiap tahun. Tapi dalam keseronokan tu kena ada keseimbangan dengan apa yang kita nak, kena berjimat cermat juga. Kalau macam saya, macam setiap tahun pergi bazar, mesti kita akan beli macam-macam sebab kita tahu dalam purse kita ada duit. So bila end up, bila kita dah beli banyak, kita akan membazir sebab makanan tak habis. Lepas tu apa yang saya buat sekarang ni, saya akan letak purse kat rumah dan akan bawa RM20 je pergi bazar. So bila kita bawa RM20 tu je, nanti kita akan lebih berhati-hati semasa membeli, takut tak membazir. Itu dia antara beberapa tips dan perkongsian yang dibuat oleh penonton-penonton tentang bagaimana agaknya nak mengekang daripada berlaku pembaziran dalam bulan Ramadan ini. Betul. Jadi Cik Syamsuddin, saya tertarik tadi. Dia kata nak mengekang, nak membazir ni, saya dah tak bawa wallet dah. Saya bawa RM20 je pergi bazar Ramadan. Betul juga tu. Jadi mungkin ada tips-tips yang betul-betul boleh kita gunakan semasa bulan Ramadan ni untuk elak pembaziran. Okey, itu adalah salah satu yang terbaik lah. Sebab kalau bagi orang yang tak boleh nak kawal, memang tinggal kat rumah. Biasa bazar Ramadan pun kita pergi yang paling dekat dengan rumah kita. Tak adalah keperluan nak bawa dompet apa. Kadang-kadang IC duduk kat rumah dah. Betul. Bawa duit. Memang tu salah satu benda bagus. Sebab dia simple. Macam selalu saya sebut, kereta mesti ada brake. Tak kira kereta mewah ke, kereta kecil ke. Jadi brake dia tu lah. Macam tadi brake dia tinggal kat rumah. Dah ada banyak tu. So dia nak belanja pun sampai habis tu je. Kalau terdesak pun guna duit RM20. Itu salah satu yang bagus. Dan yang keduanya kalau nak sebab pembaziran dia, okey, sebab bulan puasa satu benda yang kita tak boleh nak hilangkan, iaitu lapar. Dan kajian pakar-pakar mengatakan jangan masuk pasar raya atau apa-apa dan masa keadaan lapar. Bulan puasa nak buat macam mana? Betul. Itu sebab kalau Ramadan nak pergi pun pergi awal. Lepas asar tu pergi tu. Masa tu lapar tak ada teruk sangat. Kalau dah pergi pukul 6 lebih, lagi teruk lagi, kita lapar lagi banyak kita akan beli. So jadi kalau kita tak nak kawal, yang tadi lah satunya bawa duit yang secukupnya. Kalau kita banyak 30, 50. Mana kalau teruk pun dia habis banyak tu je. Dan keduanya nak pergi pasar mesti tawaf dulu. Jangan terus beli. Tawaf dulu sebab bukan takut kita akan jumpa 2-3 kuih yang kita favourite kita masa kecil. Nanti beli, alamak yang ni pun nak. Betul. So bila tawaf kita boleh buat this je. Hari ni nak makan yang ni je. Esok yang lain pula. Dan air samalah kalau ada adik-beradik, ada anak-anak masing-masing biasalah nak berbuka nak air dia. Ada nak soya, ada nak air apa yang hijau tu, kantira. Kantira. Jadi kalau beli pandai kedai pun dia tak jual yang RM1, RM2. RM4, RM5. So kita discuss dulu, okey hari ni ikut yang abang. So ikut adik. Di mana sehari kita beli satu air je. Satu air. Jadi tak adalah membazir. Dan tanya dulu nak makan apa, nak makan apa. Macam dia sebenarnya yang tu yang beli, satu lagi yang masak. Masak pun tanya dulu sebab kadang-kadang kita tak ada mood right nak makan. Contoh nak goreng ayam, tanya dulu. Isunya tanya je. Tanya okey nak makan ayam tak? Okey nak makan berapa ketul? Kita goreng yang tu saja. Mungkin ada anak lain tak payah hari ni makan telur mata je. So jimatlah kat situ.
dah lepas berbuka tengok ada lagi tak atas sisa. Kalau ada tu memang membazir lagi tu. Kita buat penilaian setiap hari tengok atas meja, hari ni membazir. Sebenarnya Muaz, tadi ada seorang penonton tu kata rasa seronok tu mengakibatkan pembaziran. Saya rasa itu dari segi pengguna, dari segi penjual ni, dari sudut penjual lah, dia orang pun sediakanlah makanan yang menepati cita rasa juga. Kalau buat main ni nampak sedap tapi bila makan tak sedap. Itu yang jadi bazir dia tu. Alamak, air ni nampak je macam best je kan, rupanya minum tak ada rasa apa pun, dah kita buang kan. Tu yang jadi pembaziran juga. Jadi dia mutual lah, antara pengguna pun dia kena ada rasa seronok tu, dia kena kawal, peniaga pun ada tanggungjawab untuk menyediakan makanan yang menepati cita rasa daripada pembeli. Betul. Yang tu saya setuju sangat. Sebab karipat kadang-kadang ni lah, karipat kita nampak oksigen. Oksigen. Balik beli lepas tu, yalah, bukan kita nak membazir tapi makan sikit. Ya Allah, memang dia buat sekadar untuk jual, bukan untuk orang makan. Manakala peniaga ni, kalau kita tak pandai buat tu, jangan buat lah. Jangan jual benda yang kita tak expert. Betul. Jual yang expert, sebab jadi orang beli kalau sedap memang habis lah. Okey, jadi kalau kita tengok macam tu, adakah ini salah satu faktor juga? Dia pun bijak nak kurangkan kos. Di penjimatan, peniaga tu jual, okey, karipat oksigen ni aku boleh jimat banyak sen daripada kalau aku bagi full. Kalau dalam tu kurang tapi sedap tak apa lagi. Tapi biasanya dah kalau oksigen tu memang rasa pun tak sedap. Kalau sedap tak bagi saya lah. Sebab kadang-kadang memang kita beli nasi goreng ke apa ke, alam makan sikit, ya Allah, rasa dia memang tak boleh. Memang mahu tak mahu memang kita akan membazir. Takkan kita nak paksa diri kita, tambah bulan puasa ni, itulah kita nak makan benda yang sedap. Okey. Jadi selain daripada Cik Syamsuddin, kita juga akan bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari yang lama kita tak tanya khabarnya. Apa khabar agaknya orang yang berada di Johor ni? Yalah kan, rakan-rakan kita yang berada di luar daripada Selangor ni, kita pun dah tak boleh lintas negeri kan. Secara online sahaja. Ustaz Azam Al-Kankari, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Izwan serta Muaz, sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Saya paling suka dengar suara Ustaz ni, saya jadi macam bersemangat lah. Dia memang macam satu motivasi yang baik. Sebenarnya ya, Izwan, Muaz ya, serta Tuan Samsul, kita ni kena sentiasa bersemangat nak cerita bab membazir ni. Sebab apa? Memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran perkataan membazir. Itu sebab yang saya nak kongsikan hari ni, insya-Allah. Okey, ni kalau nampak macam dah dalam studio dah. Nampak macam dalam studio. See my level. Jadi dah bagi intro sikit tu, Ustaz, terus saja sambung, Ustaz. Baik. Terima kasih para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, baik, tuan-tuan dan puan para penonton ya, serta Muaz, Izwan bertanya tadi, memang betul kata Tuan Samsul tadi, memang cakap betul lah. Kadang-kadang orang kita ni biasalah dia rasa, alah, buat apa kita nak membazir dan sebagainya kan. Ada orang kata membazir ini adalah diri sendiri. Dan ada juga kalau kita tengok tadi kan, dia kata buat RM20. Untung buat RM20 kalau dia tak guna. Kadang-kadang minta maaf cakap, kedai-kedai bazar pun ada guna e-wallet. Dia cocok je telefon dia kan. Dia letak je telefon dia. Dia telefon dia tu apa, QR code. Ini luar biasa kan. Ini norma baru kan, apa kan daya kan. Jadi tuan-tuan dan puan, Allah SWT menyatakan dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-27. Ini semua kita tahu. Tadi di awal rancangan pun ke udara, Izwan pun ada sebut perkataan ini. Allah Ta'ala kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal mubaziri kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Apa Allah Ta'ala kata? Innal mubazirina, sesungguhnya membazir itu, orang-orang yang membazir ini adalah ikhwan syayatin, adalah saudara-saudara syaitan. Maknanya membazir ini adalah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Sadaqallahul azim. Ini ayat Allah surah Al-Isra ayat 27. Maknanya tuan-tuan puan para penonton, bila mana kita berbicara tentang membazir ini, ia adalah apa nama, saudara syaitan. Kemudian tadi Muaz kata kan, syaitan dah kena ikat, betul Muaz ya? Betul. Syaitan dah kena ikat, Ustaz. Habis macam mana orang boleh jahat juga? Itu sebab dia kata saudara, bukan syaitan. Faham? Maknanya saudara dia tak kena ikat. Itu yang tak kena ikat saudara. Itu sebab tuan-tuan puan penonton, di kita ni ada elemen roh. Di kita ni ada elemen spiritual kita. Kita ada akal kita. Dan yang lagi luar biasa, manusia ini ada nafsu. Nafsu ini diri kita sendiri. Jadi bila mana kita bicara tentang nafsu, saya setuju bila mana Tuan Syamsul kita kan pakar keuangan. Saya antara peminat beliau. Tuan, saya peminat Tuan ya. Saya antara peminat beliau dan saya suka baca penulisan beliau. Nak cerita apa betul, kita kena tawab dulu bazar. Tapi ada orang kata pula, Ustaz tak boleh tawab, semua benda nak beli pun payah juga tuan ya. Maknanya diri kita sendiri.
Kadang-kadang kita kata nak tawab itu Ustaz, kita tawab ni kita nak pilih mana yang kita nak. Betul. Tetapi sebenarnya diri kita, kadang orang tawab semua kedai dia beli. Tapi kalau dia beli untuk kegunaan orang ataupun dia beli kongsikan rezeki kepada orang lain. Dia beli, dia bersedekah, maka itu tidak membazir. Itu sebab tuan-tuan dan puan, membazir ini sebenarnya ada berapa jenis? Ada 5 jenis pembaziran. Boleh saya kongsikan Muaz, Izwan ke atau bagaimana? Okey, kita kongsikan lepas ni boleh Ustaz? Oh, boleh. Kita letak ada 5 jenis-jenis membazir. Apakah itu? Kejap lagi saya akan kongsikan. Okey. Oh, tu dia. Itu dia kalau jarang jumpa, sekali jumpa dia memang macam tu. Dia punya gear kita tu kena dapat rindu dia tu kan. Okey. Ini untung tak datang studio. Kau datang studio lagi Allah. Saya boleh balik je Ustaz macam tu. Okey, jadi Cik Samsudin, kalau kita tengok juga dari segi keuangan kita pada bulan Ramadan ni, selalunya bagaimana? Adakah ianya akan lebih sikit daripada bulan-bulan yang biasa ataupun sama je sebenarnya? Okey, dia bergantung pada orang. Kalau kita tengok secara logik lah. Kalau bukan bulan puasa kita makan 3 kali. Breakfast, lunch, dinner. Tu belum lagi yang lepak dengan kawan dan sebagainya. Tapi kalau bulan puasa kita tengok, kalau yang jenis yang tak keluar lepak, lepas dah balik macam tadi disebut kan. Lepas dah tarawih apa memang penat dah. Nak makan kuih tu memang masa moreh tak ada dah. Tidur, right? Jadi masa kita makan hanya berbuka dengan bersahur je. Kalau yang jenis yang buat 2 memang jimat. Sebab dia dah hilang satu dah. Dan tapi tengok ada orang, ada keluarga dia nak menu berbuka dengan sahur lain. Itu kos lah. Kalau dia nak sama tak apa, macam contoh dia dah bagi 2. Kan untuk nak makan untuk berbuka dengan bersahur. Semuanya bersahur kadang-kadang anak-anak tak lalu. Mungkin yang tu yang mungkin dia tambah benda-benda sikit lah. Tapi kebarangkalian dia Cik Samsudin ketika bulan Ramadan ini apatah lagi nak melayan kerinah anak-anak. Yang A nak makanan itu, yang B nak makanan itu, yang C nak... Akhirnya kita belikan semua ikut mereka saja kan. Jadi itu yang kadang-kadang tu sepatutnya saya boleh belanja RM10 saja untuk berbuka puasa, tapi dah semua orang nak macam-macam dia punya makanan tu naik kepada RM15-16 pula. Jadi itu yang kadang-kadang masalahnya. Dia sebenarnya sebab isunya anak dia akan memancing emosi ibu bapa macam kat pasar raya kak. Kalau anak tu minta dengan mak ayah tak bagi kan dia buat muka macam selamba je. Lepas tu kalau tak lagi dia akan rapat ke dinding. Kadang-kadang ada yang berguling pun ada atas lantai. So sebenarnya dia memancing emosi. Dia psycho kita. Jadi kita yang kena psycho dia balik. Contoh macam makanan tu kita ambil sehari satu ataupun minggu ni Jangan pukul rata layan semua orang. Hari ni siapa? Ataupun kita bawa seorang je. Okey hari ni, tapi kalau tengok masa bazar Ramadan tak boleh bawa budak-budak. Bawah 12 tahun tak boleh nak apa. Dalam seminggu tu biar ada hari yang dia. Mana setiap orang dapat merasa kuih. Tapi ada setengah anak dia tak kisah. Dia tak kisah tu baguslah. Tapi kalau beli setiap orang sebab isunya dia makan satu je. Kita pula nak berhabis. Betul. Tambah lagi macam risiko dia beli yang dia tak sedap. Kenapa tak kan? Tak sedap lah. Tak sama yang seperti yang dia makan sebelum ni. Jadi sebenarnya bagi saya Ramadan patut kos lebih jimat lah. Sepatutnya lebih jimat. Kalau kita lebih maknanya nafsu yang mengawal akal. Jadi bila sebut mengenai kita sepatutnya ada simpanan lah sebab bila dah lagi kurang daripada bulan-bulan biasa. Jadi macam mana cara kita nak menyimpan? Ni masalah juga ni. Sebenarnya makanan tak banyak dah memang ada tapi duit tu tetap hilang. Dia sebenarnya curi terus. Kalau duit dalam bentuk duit memang mudah kita belanja. Sekarang macam tadi sebut dengan e-wallet ada memang. Tapi alhamdulillah tempat bazar Ramadan saya tengok mostly tak pakai. Tapi biasanya pakai. Dia tak bawa, lega lah. Kalau dia bawa tu lagilah. Kadang-kadang sebab saya memang bawa duit macam tu, saya tinggal dompet tak bawa. Sebab kita pun kadang-kadang terbabas jumpa kuih-kuih yang zaman kecil dulu kita nak makan dan sebagainya. So jadi macam saya sebut tadi, kalau wallet tadi memang lagi terus. Jadi kita set terus. Jadi duit yang kita dapat tu, gaji ke apa, kita dah kira kita nak peruntukkan berapa. Air pun jangan setiap hari beli. Kadang-kadang kita buat kat rumah. Macam saya ada hari-hari plain water maknanya ambil air kosongnya. Nak hot ke nak warm ke nak sejuk tu je. Ada hari kenapa tak buat tadi pun saya kenapa tak buat kan abang dah kata 2-3 hari ni jangan. Sebab asyik minum air mani bahaya juga. Nanti tak pasal-pasal kita ke hospital pula. Jadi duit yang kita dapat tu pindah dalam bentuk lain. Kalau letak dalam akaun lain pun terguna, tu kena pindah dalam bentuk lain, contoh emas dan sebagainya. Sebab zaman ni boleh beli dah RM100 ke atas. Dulu tak boleh, dulu kena RM1,000 baru ada. Sekarang dalam duit kita dah pindah tu. Yang mana kita rasa boleh selamatkan, tak boleh pindah dalam duit dalam bentuk akaun lain, terguna juga, baru pindah dalam bentuk emas. So kita nampak okey ni jimat. Yang lain habis tak apa lah. Jadi sebab kita dah ambil dah yang kita nak selamatkan. Maknanya daripada gaji kita tu okey. Bulan Ramadan kita peruntukkan berapa. Lebih tu pindah dalam bayar asuransi habis, lebih lagi pindah dalam bentuk lain. Okey. Alright. Ustaz, tadi yang kata 5 bentuk pembaziran tu macam mana? Apa yang nak dikongsikan dengan penonton-penonton?
Well, luar biasa. Tuan Samsudin kata, memang betul ya, kita kena simpan kode emas. Saya juga antara orang yang menyimpan emas. Saya pengumpul emas ya. Wow. Juga pengedar emas insyaAllah ya. Boleh bincang PM Turki kan. Baik, tuan-tuan dan puan, ada 5. Tadi baru sampai dirham kan. Baik, tuan-tuan dan puan, ada 5 jenis bazir ini. Bila kita bercerita bab bazir ni, betul ya, seperti mana kita bicara daripada awal tadi. Sebenarnya apa makna bazir ini? Bazir ini adalah, maknanya dia beza tuan-tuan dan puan ya. Bazir ini adalah ada perkara yang tidak dimanfaatkan. Maknanya, membazir ini ada bendanya tapi dia tidak memanfaatkan. Ini makna membazir. Sebagai contoh, ada makanan tapi dia tak makan pun, akhirnya buang. Maka dia tidak dimanfaatkan. Itu membazir. Ada orang boros. Ada orang boros belum tentu membazir. Tuan-tuan faham tak faham? Ya? Ini istilah. Jadi bila mana kita membazir ini, dia tidak memanfaatkan apa yang dia ada. Sebagai contoh, ada 5 jenis membazir yang saya kongsikan. Tuan-tuan puan, yang pertama membazir tenaga. Samalah juga di bulan Ramadan ini, tenaga yang Allah beri ini untuk kita beribadah. Tapi dia membazir tenaga dengan melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Lakukan perkara lara. Ini juga pembaziran yang berlaku di bulan Ramadan. Bukan hanya makanan. Bukan hanya wang ringgit. Tetapi tenaga ini juga boleh berlaku membazir. Hakikatnya, barangkali kita duduk bertemenang kan pagi-pagi. Tenaga tengah energi tengah banyak sebab boleh lepas sahur. Patutnya banyakkan baca Quran. Banyakkan berzikir. Banyakkan ibadah. Tapi kita membazir dengan apa? Tenaga kita akhirnya dengan dengan tidur. Orang Johor kan. Dengan tidur terus nak cakap pula kan. Dengan tidur bahasa sopan sikit lah kan. Maknanya ada orang membazir dengan tenaga ini sebab dia tidak manfaatkan. Akhirnya dia tidur sepanjang masa. Rugi Ramadan kita. Yang kedua tuan-tuan dan puan, apa dia? Pembaziran dari segi masa. Membazir masa. Sebagai contoh, kita ada masa yang terluang. Malam-malam seperti ini kita berzikir, kita membaca Quran, kita yang boleh sebagai sepatutnya inilah masa yang kita manfaatkan. Yang ketiga tuan-tuan, membazir dari segi usia. Barangkali kita masih muda kan. Saya tak tahu lah Izzuan dengan Muaz berapa usia kan. Semua tu pakai abang saya lah kan. Muda. Tapi yang penting muda kan. Bila pakai abang saya tu muda lah. Sebab saya muda juga kan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan penonton semua, bila mana kita bicara tentang membazir usia, ada orang dia tidak memanfaatkan usianya. Kerana apa? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis sahih, Nabi kata apa? Antara nikmat yang manusia biasa lupa ada 2, iaitu as-sihah wal faraq. Apa dia? Iaitu sihat, nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Bila mana bicara tentang sihat, manusia biasa lupa. Tapi waktu sakit, barulah dia kata, kalaulah aku sihat. Itu sebab tuan-tuan puan, kita kena muhasabah diri kita. Samalah juga, jangan kita bazirkan kita punya masa lapang. Kita ada kelapangan waktu ini, kita manfaatkan sungguh. Jangan sibuk, dah busy sangat. Akhirnya anak dah ramai kerja, dah menimbul-nimbul. Barulah kita, kalaulah aku free ni, dapat macam-macam aku buat. Tuan-tuan puan, ini kaedah membazir yang kita perlu jaga betul-betul. Dan antaranya, makanan ni lah. Yang keempat adalah makanan. Yang bulan Ramadan ni memang, tadi pun kita tengok dalam bicara pagi di awal tadi kan, SW Corp dia orang buat kajian, memang betul ya, bertantan lebih banyak daripada hari biasa ya Muaz ya. Dia tantan ya, bulan Ramadan ini biasa je, bulan biasa je, tapi bulan Ramadan bertantan, banyaknya orang membazir makanan dan sebagainya. Dan terakhir tuan-tuan dan puan, pembaziran dari segi wang. Sepatutnya tuan-tuan dan puan, wang yang kita ada itu kita bazirkan, bukanlah maknanya tidak diberi manfaat, tetapi kita infakkan rezeki yang kita ada. Mana ada rezeki yang terlebih ni bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan, merupakan bulan infak. Bulan Ramadan ini bulan kita bersedekah. Banyakkan kita berwakaf dan sebagainya. Ada orang mengumpul harta, tapi tak ramai orang mengumpul harta akhirat. Ramai kita mengumpul harta, berkepuk-kepuk, berbilion-bilion harta kita. Tuan-tuan dan puan, sejauh mana harta kita di rumah, di rumah kita di akhirat. Sejauh mana harta kita dikubur nanti meneman kita sebagai amal jariah dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita kena berhati-hati dalam mengurus keuangan, mengurus kehidupan. Kerana apa? Dalam pembaziran ini ada tips untuk kita elak. Saya nak kongsikan ada 3. Okey, kejap lagi. MRT. Bukan kereta api, tapi lagi kita kongsikan insya-Allah. Okey. Sekejap lagi Ustaz akan sambung lagi bersama dengan Cik Samsudin, tapi kita nak berehat sekejap. Dan jangan ke mana-mana. Breakfast at 9 PM kembali selepas ini.
dia bersama Breakfast at 9pm. Saya Izwan Azir bersama Muaz. Kita membincangkan tentang pembaziran pada bulan Ramadan yang mana tak sepatutnya berlaku lah, kerana Ramadan ini adalah madrasah untuk mendidik hati kita dan pembaziran ini adalah amalan syaitan, ya. Betul. Jadi tuan, sepatutnya sekali lagi lah bulan Ramadan ni dan juga nak masuk hari raya nanti, saya rasa dalam berlakunya pandemik tahun lepas, kita dah nampak dah memang ada lebihan duit tersebut. Tapi adakah kita ni dah jadi kebiasaan kalau nampak lebihan duit tu kita tak boleh, kita nak habiskan juga? Contohnya, kita tahulah dalam raya kita sederhana, pada raya kita pada tahun ini akan raya yang sederhana saja. Tapi tetap juga orang nak pergi beli baju raya, bukan satu pasang, 2-3 pasang dan sebagainya. Raya jadi, datang sekali dalam setahun. Masih lagi menerapkan perkara tu walaupun kita tahu raya kita ni akan jadi biasa-biasa je. Dia sama macam kahwin. Kan orang kata kahwin ni sekali seumur hidup. Dia sebenarnya yang sekali seumur hidup mati. Patut itu yang mau kena buat majlis grand-grand. Jadi raya ni sama sebab macam tahun lepas saya tengok ada seorang hantar kat saya emoji wanita, dia habis 7,800. Saya tak nak fikir. Yelah, raya duduk kat rumah. Kita pun masa raya, saya ingat lagi saya. Ingat plan nak pergi rumah jiran, ingat. Jiran dah hantar selamat raya, stay at home. Bawah tu kita faham-faham sendiri. Memang yalah, tak ada pergi mana. Jadi tahun lepas mungkinlah kita terbeli contoh baju raya. Tapi tahun ni kita dah tengok dah. Apabila dah tak boleh bergerak. There's no point of beli benda baru. Ya, tak guna. Sebab kalau kita tak ada hutang tak apa, dan kajian Bank Negara pun sebelum ni kata setiap 3 orang daripada 4 orang tak boleh nak menyediakan duit RM1,000 pun masa kecemasan. Jadi kita nak habis beribu balik untuk ni, saya rasa yalah. Sebab isu nak show off. Sebab ada satu kajian mengatakan apabila kita merasa diri kita murah, kita akan sibuk mencari simbol-simbol kekayaan palsu. Termasuklah raya tu dengan labu cili, labu air, labu sayur, labu senayan kat badan dan sebagainya. Jadi itu isu nilai diri. Di moment kita rasa kita mahal, tak perlu dah. Bagi saya kalau let's say teruk sangat bolehlah nak beli, tapi nak tengok dulu kita akan bergaya tak ke rumah orang. Kalau dah jiran semua stay at home, dan tengok atas negeri, ada negeri memang tak boleh nak keluar daerah dan sebagainya, memang kena duduk kat rumah je. Mungkin ada negeri yang boleh pergi daerah lagi, mungkin kalau ada perlu, tapi bagi saya baik utamakan settle hutang. Saya rasa pandemik ni bonus daripada Tuhan untuk orang settle hutang. Jadi kita tak malu, tak beli baru apa, sebab kan tak boleh nak raya. Adalah alasan kalau sebelum tak boleh. Betul. Dan untuk wanita saya tahu, kadang-kadang dia kata sebab dia beli baju baru, kenapa? Nak tunjuk lah. Lelaki tak apa pakai baju sama ke? Orang tak tanya. Kalau perempuan, ni macam baju tahun lepas. Sekejap aku tengok handphone yang kita gambar. Pula. Itu yang dia orang beli. Tapi sekarang kita tak perlu balik. Tak perlu. Dan kuih raya pun mungkin limited je. Sebab dulu kena bawa balik rumah kita satu, rumah mak mentua, rumah mak kita. 3 rumah. Sekarang ni rumah kita je, memang tak boleh balik. Betul. So sepatutnya kos tu memang... Bercakap tentang tak boleh balik tu, kita pun tak boleh balik kampung. Ya. Jadi lebih sepatutnya banyak berjimat lagi. Petrol apa memang bagi saya RM1,000. Ya, siapa ada hutang kat kredit sekat 2-3 ribu memang patut settle. 2 tahun ni saya rasa masa untuk betul-betul clear hutang yang tak bagus. Sebab hutang kat kredit adalah hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Ni pun siap-siap beli baju raya pun ada setengah beli guna kad kredit. Betul, guna kad kredit juga kan. Ya, sebab benda-benda tu kita boleh bayar dan sebagainya. Dia kalau anak minta boleh. Anak minta tak apa. Biar dia tak minta tak payah. Kalau dia minta, ayah boleh tak baju baru raya. Belilah untuk dia, untuk dia je. Jangan lagi pukul kata beli semua. Beli yang minta. Tapi yang seperti Cik Syamsuddin katakan tadi, nilai kehidupan tu sekarang ni dengan orang di media sosial, kalau boleh dia nak tunjukkan benda hanya untuk for the sake of gambar, satu gambar di media sosial tu aja, tu yang sanggup berbelanja tu, lepas tu baju tu dah simpan dah. Betul. Saya sebut pun ni dalam media sosial ni sebenarnya kosmetik. Kita nampak dia bahagia. Ada saya tulis itu, terkejut juga somebody wanita yang bagi saya besar lah. Dia PM saya sebab bila saya sebut dalam media sosial ni is kosmetik. Kita tunjuk dia bahagia, pergi trip cuti dan sebagainya. Sebenarnya tak. Dia tulis, saya kata tuan, saya dah bercerai 2 tahun. Tapi dia tulis hari tu gambar percutian yang bersama suami dia dengan anak. Yang lama punya? Yes. Tapi dia tak sebut yang lama. Sebab dia malu nak orang tahu status. Jadi tu saya kata kita jangan terpengaruh kan macam tunjuk baju baru. Kadang-kadang baju tahun bila kita tahu. Betul. Kan orang tunjuk balik kopi balik pergi melancong. Kalau melancong kita tahu lah musim ni memang yang lama punya tu. Kan dan baju tu sebenarnya kita boleh edit colour je kalau malu sangat. Kalau yang pandai lagi edit colour lagi. Betul, senang. Okey, jadi Ustaz tadi sebut mengenai MRT tadi. Kita nak sambung baliklah mengenai MRT tu. Baik, terima kasih. Masya Allah, betul ya. Ada orang kan nak minta maaf lah. Saya sebenarnya baju raya tu boleh recycle tu kalau ada saiz lagi lah. Kalau dah tak ada saiz duduk rumah pun payah juga kan. Kena beli lain kan. Baik, tuan-tuan dan puan, para penonton. Apakah tips untuk kita elak pembaziran? Memang banyak orang cerita. Sebenarnya membazir ini dia melibatkan dari segi psikologi kita. Dari segi pemikiran kita. Dari segi mental kita. Kalau orang ni kadang-kadang bila dia tengok, dia rasa orang perhatikan dia.
Sebenarnya kalau contoh bazir di bazar Ramadan ke ataupun dia bazir nak raya ke sebagainya, kenapa beli langsir baru sedangkan langsir lama dah ada? Kenapa beli baju baru sedangkan baju masih boleh pakai? Sebenarnya sunnahnya bukannya memakai baju baru itu kan perlu beli baru, tetapi baru itu dari segi pada hari berkenaan. Tapi apapun yang penting melihat kepada kemampuan kita. Baik. Apakah tips untuk elak pembaziran? Tuan-tuan dan puan, saya kongsikan ada 3 MRT. Apa dia? M yang pertama, manfaatkan rezeki yang ada. Maknanya tuan-tuan dan puan, Allah beri kita rezeki, Allah beri kita nikmat rezeki ini, manfaatkan rezeki kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila mana ada makanan lebihan, kita buat recycle dan sebagainya. Mungkin boleh roti yang dah lama tu, kita boleh buat kopok dan sebagainya, boleh buat kek dan sebagainya. Ini kaedah macam-macam. Tuan-tuan boleh tengoklah banyak di YouTube, belajarlah bagaimana orang buat macam-macam lah. Pelik-pelik kan sekarang ini. Nak viral dan sebagainya. Betul, manfaatkan rezeki yang ada. Rezeki yang kita ada itu manfaatkan untuk kebaikan. Kerana apa? Bila kita manfaatkan, insya-Allah ia tidak akan berlaku pembaziran. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, R. Ini juga dibicarakan di awal tadi itu. Rancang pembelanjaan kita. Maknanya kita nak belanja, kita kena rancang. Tuan-tuan dan puan, ramai orang seperti kata Tuan Samsudin tadi, betul tuan-tuan dan puan, saya jumpa ramai manusia kadang-kadang masalah dia bila apa, dia menunggu, dia tahu gaji dia akan dapat pada bulan depan, akhirnya dia kata tak apalah gaji aku dapat. Lebih lagi tuan-tuan dan puan, macam kami kita dengan kerajaan negeri Johor kan dapat bonus hari esok kan. Setengah bulan tuan-tuan dan puan dengar, setengah bulan gaji tuan-tuan dan puan ya. Bayangkan kalau orang yang grade tinggi-tinggi tu berapa ribu agaknya kan. Maknanya tuan-tuan dan puan, bila kita dapat, kalau kita tidak rancang maka dia akan lingkup tuan-tuan dan puan. Jadi sesedari bila mana kita nak elakkan pembaziran, rancang keuangan kita. Ini kena tanya pakar keuangan. Jangan tanya saya tuan-tuan ya. Saya berkongsi saja kan. Jadi yang kedua, rancang pembelanjaan seharian kita. Yang terakhir tuan-tuan, apa dia? Tengok orang susah bawah kita. Ini yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Tengok orang susah. Itu sebab tuan-tuan, bila mana kita menyumbang, kita menginfakkan harta yang kita ada, pergi rumah orang miskin, tengok orang susah, tuan-tuan, belanja dia buka puasa, belanja dia bang dapur sebagainya, barulah kita rasa kita ni susah, sebenarnya ada orang lagi susah di bawah kita. Tuan-tuan, didik anak kita supaya jangan membazir. Makanan tak habis, cakap dengan dia, ingat orang Palestin, orang Syria, jiran kita barangkali kita makan enak, tuan-tuan dan puan, jiran kita barangkali tak dapat makan pun. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita kena bertanggungjawab dengan diri kita. Itu sebab Nabi ajar cara untuk bersyukur bagaimana? Tengok orang bawah kita. Dan dari segi dalam kehidupan tuan-tuan, tengok orang bawah kita. Kita rasa kita dah bawa kereta ni, jangan tengok orang bawa helikopter. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan ya? Ni tengok orang bawa helikopter tu sebab kereta kita pun nak besar juga. Kita tengok orang berjaya. Tuan-tuan, kita nampak orang berjaya di Instagram, di Twitter, di Facebook, laman sosial tu. Sebenarnya, barangkali dia nak kaya tu mempunyai pengorbanan yang sangat tinggi. Kita rasa dia terus dapat magic tu. Sebab tuan-tuan dan puan, kita ni bukan toke kepada holding yang besar-besar dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan dan puan, tengok orang bawah kita. Kita bawa kereta, Alhamdulillah, bawa kereta, tak kira lah apa kereta yang kita pakai. Tengok orang barangkali motor, hujan panas kena dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, MRT inilah cara kita untuk elak pembaziran kita. Lebih lagi di bulan Ramadan, sepatutnya syaitan dibelenggu. Kita jaga diri kita, moga-moga Allah pelihara kita dan insya-Allah kita mendapat kebaikan di bulan yang penuh barakah ini. Dan akhir Ramadan kita akan mencapai ketakwaan. Amin insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih MRT. Terima kasih Ustaz sekali lagi bersama dengan kita. Hari ni kita rasa macam baru dengar tazkirah lepas main tarawih. Alhamdulillah. Merubat kerinduan kita yang berada di sini. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Amin. Jumpa lagi. Terima kasih kepada seluruh kru produksi dan kepada Muaz, Izzuan dan juga Tuan Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Ustaz Azam Al-Kankari secara langsung dari Tangkak Johor. Itu dia, kalau kita dah bagi ruang tu, dia tak bagi ruang balik. Dia memang kayuh sampai habis. Bagus sekali. Okey, jadi Tuan Samsudin, di kesempatan ini mungkin pesananlah kepada kita semua yang sepatutnya mengambil peluang yang sangat baik di bulan Ramadan dan juga nak masuk hari raya nanti untuk penjimatan keuangan. Inilah waktunya. Kalau sebelum ni tak boleh sangat nak uruskan pembelanjaan, sekarang ni dah ada peluang. Kenapa kita tak nak uruskan sebaik mungkin? Sebab kita dah berdoa dah banyak tahun dah. Sungguh. Yalah, sebab bila raya memang stres, terutama lelaki lah. Betul. Right? Sebab habis benda-benda yang selasih lah apa. Jadi apabila berlaku pandemik ni sebenarnya satu rahmat sebenarnya. Kita dapat gunakan masa duit yang bagi masih ada duit lah. Sebab kos kita dah tak banyak dah. So inilah guna masa untuk clear hutang-hutang jahat yang kita ada. Hutang kad kredit ke, hutang Ahranu. Hutang Ahranu ni kadar dia lebih kurang 10 hingga 16% tu. Tinggi tu. Kita melabur tak dapat tinggi tu ya. Lepas tu hutang pembiayaan peribadi, kereta. So gunakan bayar lebih supaya kita boleh habiskan lebih awal. So jangan simpan. Kalau simpan akan habis kat. Itu yang settle duit tadi. Kalau ada hutang, kita settle hutang.
Kalau hutan dah tak ada, baru pergi tempat pelaburan lain yang susah sikit untuk kita nak buat keluarkan. Tapi kalau kita tinggal dalam akaun, macam dapat bonus esok, right? Memang ada dah. Sama ada kalau tak kita, isteri kita, bang, kata bonus esok, right? Jom kita, kalau kita dah ambil duit, duit tu dah habis dah. Dah labur, dah bayar hutang. Tunggu tahun depan. So kena pindah cepat. Itu yang perlu dilakukan. Tidak rugi tahun depan kalau dah boleh balik kampung, memang tak cukup duit dah. Betul. Tak cukup duit. Sebab kita kena tengok, sebab sekarang ni kos semakin lama semakin naik. Even harga tanah RM100 sehari. Semalam kawan saya, ayah dia baru jual tanah. Dia kira memang betul naik RM99 sehari. Dia beli lama dah. Bila dia jual RM1 juta, dia beli RM100,000 lebih je. Dia kira betul-betul RM99 sehari naik harga tanah secara purata. Jadi cost of living jadi lebih tinggi. So saya rasa ini rahmat untuk kita musim ni yang tak perlu balik. Memanglah kita rasa sedih dan sebagainya, tapi inilah masa untuk kita nak clear. Macam bulan puasa clear perut kita, right? Ini bulan ni memang boleh clear. Sepanjang hidup saya rasa 2 tahun ni je yang kita betul-betul boleh settle hutang kita dengan mudah. Saya rasa kalau dalam aspek agama, Allah kata rugi orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa, lapar dan dahaga je. Betul. Sama juga dengan kita dalam macam-macam sekatan ni, tapi di hujung hari kalau kita pokai juga, ada yang tak kena dengan betul, diri saya kita, setuju sangat tu. Memang rugilah kalau tuan-tuan tak hutang tak habis. Kan Rotary yang itu dapat kalau gaji masih masuk tapi hutang tak habis, memang orang yang paling rugi sekali bagi saya. Sebab benda ni tak pernah berlaku. Seumur hidup saya pun tak pernah berlaku. 2 tahun ni memang masa untuk clear semua hutang dah. Betul. Dan kita boleh hidup dengan normal lah. Dan jangan lepas habis dah bayar hutang, buat balik hutang. Jangan buat hutang baru. Dia hutang jahat 3. Hutang pembiayaan peribadi, hutang kad kredit. Ada 4 hutang skim asuransi mudah dengan Arhanu. 4 ni kalau boleh elakkan, tenang kita. Okey, insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Samsudin bersama Saya dengan kita suka. pada hari ini. Berkongsikan tips yang sangat berguna kita pada waktu ini untuk kita sama-sama elakkan pembaziran. Dan insyaAllah perkongsian kita hari ini kan, untuk kita berfikir semula lah, dalam apa yang berlaku ni mesti ada perkara-perkara positif yang boleh kita bawakan dalam kehidupan kita. Betul. Jadi kita ambil pengajaran dan kesempatan yang tak selalu datang ni untuk muhasabah dan melihat diri kita, dan yang penting lagi kita tahan nafsu kita. Sebab macam Ustaz kata tadi, syaitan tak ada tapi sedara syaitan ada. Jangan kita jadi sedara syaitan sudah, ya. Okey. Jadi untuk anda, kita akan bersama dengan seseorang dalam hero kita. Terus bersama kami dalam Breakfast at 9 PM di NTV 7.
di Facebook kami Cool FM. Hari ini Muaz bersama dengan Izwan Aziz, selalu Haiza ataupun AG. Jadi hari ini kita bercerita mengenai pembaziran di bulan Ramadan. InsyaAllah bila dah tengok tadi pelbagai tips yang dikongsikan tadi, betul, kita gunalah ya, dan kita harapkan ada penyimpanan yang boleh kita lakukan dalam keadaan sekarang ini, kan? Dan sebenarnya ia membuka perspektif baru juga untuk saya. Betul dalam pada pandemik ini kita banyak habiskan masa di rumah saja, perbelanjaan pun kurang, dengan hari raya tak boleh balik kampung. Jadi ke mana agaknya duit-duit kita ni pergi? Jadi kita kena tengok balik, audit balik, dan sepatutnya kita seperti kata Tuan Syamsuddin tadi, kita dah patutnya boleh bayar hutang-hutang jahat kita ni. Settlekan sekarang Betul. Alright, dan dalam hidup kita hari ini kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini sesuatu yang sangat baik apabila NGO ini bergabung dalam kita menyelamatkan makanan, nak elakkan daripada pembaziran. Jom kita saksikan. Saya perkirakan ini satu usaha yang murni, Muaz, dilakukan oleh anak-anak muda ini dengan gabungan beberapa NGO untuk mengelakkan daripada pembaziran berlaku di Bazar Ramadan. Satu langkah awal yang mungkin masih baby step tetapi perlu dimulakan somewhere. Jadi inilah yang diambil oleh beberapa agensi badan bukan kerajaan ini, termasuk satu kelab anak muda ini, Kelab Harmoni UiTM, untuk menjalankan program bagi memupuk kesedaran mengelakkan pembaziran di Bazar Ramadan. Jadi kita nak bersama siapa, Muaz? Kita bersama dengan adik Ahmad Baduzaman Roslan. Ia bersama dengan kita. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Man lah kita panggil Man aja boleh kita panggil Bad? Bad Bad pun boleh. Bad pun boleh. Okey, Bad. Kelab Harmoni ni apa, Bad? Dan mengapa Kelab Harmoni UiTM ini join sekali dengan NGO lain untuk program mengurangkan pembaziran di Bazar Ramadan ini? Okay. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelab Harmoni ini sebenarnya adalah kelab yang banyak cawangan. Kita mempunyai 29 cawangan. UiTM adalah salah satu cawangan di Shah Alam lah. Jadi Kelab Harmoni ini kita punya inisiatif lebih kepada kesukarelawan salah satunya. Jadi disebab itulah kami ke depan untuk bersama-sama dengan NGO lain dalam menyelamatkan pembaziran di bazar lah. Dan kami sukarelawan dan kami ingin membantu dan ingin membantu untuk menyelamatkan makanan-makanan yang banyak membazir. Jadi disebabkan itulah kami ke depan dan bersama-sama dengan engineer untuk menyelamatkan makanan. Okey. Jadi Harmoni banyaklah dia punya cabangnya, tapi yang kita fokus untuk sukarelawan adalah inilah salah satunya. Okey, jadi Bat, kalau kita tengok dalam kita nak rescue makanan ini di Bazar Ramadan, dan saya tertarik juga dikongsikan di Seksyen 17 Bazar Ramadan yang ada. Jadi siapa yang letakkan makanan tu? Adakah peniaga-peniaga ataupun pengunjung pun boleh berikan lebihan makanan? Lebihan makanan ni macam mana? Lebihan makanan yang kita makan tak habis ke? Ataupun kita beli banyak-banyak? Ianya termasuk dalam lebihan makanan tu? Okey, sebenarnya My Safe Food ni dia telah dijalankan pada 2016. Pada awalnya adalah daripada Gema, tapi yang menariknya pada tahun ni dekat Shah Alam 2021 Seksyen 17 ni, kita bersama dengan WWF, Gema, Mardi dan UiTM sendirilah untuk bersama dalam mengumpulkan makanan. Jadi tadi soalan tadi adalah siapa yang meletakkan makanan dan bagaimana kami dapatkan makanan, bukan? Jadi kita pada awalnya kita approach kepada vendor-vendor ni, kepada setiap bazar, iaitu 70 vendor di sekitar Bazar Syekh 17, dan menyatakan yang makanan-makanan lebihan yang tak dijual. Bukan diorang nak bagi sedekah, bukan. Yang tak dijual pada hari itu boleh bagi kepada kami untuk kami agihkan kepada orang-orang yang memerlukan. Baik. Jadi dia ada dua lah. Satu, boleh sendiri kalau macam saudara Muaz atau saudara Izwan nak letakkan pun boleh, kami terima. Lagi satu, kalau penjual sendiri tak habis, kami terima juga. Dan Bad, saya nak tahu sebelum makanan itu terbazir lagi kerana rosak ataupun basi, bagaimana gerak kerja yang Kelab Harmoni lakukan supaya sampai kepada golongan sasar dalam masa yang cepat? Okey. Jadi kat sini kita orangnya timeline adalah daripada 6.30 petang sehingga ke 9. Jadi kita orang target untuk sampai ke tempat agihan itu dalam pukul 8.30 lah. Dan Alhamdulillah
dapat berjaya dalam pukul 8.30 tu memang kita dah sampai ke tempat yang dituju lah. Jadi caranya adalah pada permulaan pukul 7 tu, makanan akan sampai dengan laju dan kita orang akan ada 3 meja. Pada meja yang pertama tadi, yang tadi ada bakul lebihan makanan tu, mereka akan letakkan makanan tu dan kami akan timbang untuk mengetahui kuantitinya. Okay. Lepas tu ada meja kedua. Meja kedua ni adalah untuk mereka letakkan tag. Sebab kadang-kadang makanan datang, kita dibungkus dengan plastik yang berwarna, kita tak nampak apa isi dia. Ada yang dalam kukus kan. Jadi kami menggunakan inisiatif tu untuk buka, tapi pakai sanitizer lah. Hygiene. Okay, buka dan tengok tag makanan tu, sama ada makanan ni berlauk atau makanan ni apa jenis makanan, kuih muih ke. Dan kami bawa alihkan kepada meja ketiga pula. Meja ketiga ni adalah ada bekas-bekas tadi. Kalau saudara Muaz dan Izwan nampak dalam video tadi, ada beberapa bekas yang dekat meja kosong tu. So kami letakkan di situ pula untuk kita agihkan dan kita kategorikan. So nanti kita nampak, oh kuih muih banyak ni, makanan berlauk banyak ni, nasi goreng banyak ni, air banyak ni. Jadi dari situ kami akan start, okay, kita boleh target tempat mana kita nak agihkan. Macam itulah proses dia. Okey, jadi secara ringkasnya tadi, ianya akan diagihkan kepada siapa? Kepada asnaf, gelandangan ataupun rumah-rumah anak yatim? Kita orang target kepada mereka yang B40 ke bawah lah. Contohnya salah satunya di kawasan Shah Alam ada satu apartmen yang kami pergi dan kami agihkan ke situ lah. Tapi B40 dan asnaf saja untuk setakat ni. Kerana rumah-rumah anak yatim ni kami takut diorang dah banyak sumbangan. Jadi kalau sumbangkan lagi, mungkin ada berlaku pembaziran. Okey. Ini satu inisiatif yang membanggakan. Saya ucapkan tahniah kepada anak-anak muda di UiTM dalam Kelab Harmoni ini kerana mengambil inisiatif ini. Jadi Badiu Zaman, sampaikan salam kami kepada semua tim dan terus lakukan inisiatif ini untuk menanam kesedaran kepada orang ramai. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahmad Badiu Zaman Ruslan, pengurusi Kelab Harmoni Shah Alam yang melakukan sesuatu yang baiklah ya. Betul ya, dan kita harapkan jadi contoh juga Izwan mungkin di seluruh Malaysia, khususnya di Bazar Ramadan. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kami dan jangan lupa besok AJ Haizan dan juga Muaz akan kembali bersama dengan anda di Cool FM yang mana kita akan membincangkan mengenai isu bergurau tapi tak bertempat. Ini juga kadang-kadang tak jaga sensitiviti, daripada kawan boleh jadi lawan. Betul. Jadi sekarang nak bergurau, janganlah sewenang-wenangnya ya. Kadang-kadang ada juga yang body shaming dan sebagainya. Jadi untuk kupasan yang lebih lanjut dan kalau anda nak sertai untuk memberikan pandangan anda, jangan lupa bersama AJ Haizan dan Muaz 6 hingga 10 pagi pastinya di Cool FM, suara semasa esok. Okey, jadi terima kasihlah untuk anda semua. Kita harapkan anda pagi ini atau malam ini sehingga pagi nanti yang nak bersahur tu elakkan pembaziran. InsyaAllah kita mulakan secara perlahan-lahan dan kita akan buat perbelanjaan yang bersederhana. Dan kita harapkan semua daripada kita ni kalau boleh nak bebas hutang lah. Betul. Kan? Tak ada masalah pun makan lebihan daripada yang berbuka tadi, asalkan habis. Dan setiap orang panggil tu nasi beras yang tertinggal tu kita habiskan, ada keberkatannya insya-Allah. Mudah-mudahan murah rezeki kita dan kita pun hidup dengan lebih tenang lagi ya. Alright, kita jumpa lagi minggu hadapan dengan pelbagai topik yang akan kami bawakan. Terima kasih Izwan. Bersama dengan Muaz, anda boleh saksikan Izwan dalam Soal Drama. Akan bincangkan pelbagai topik yang menarik juga dengan selebriti yang akan dibawa. Jadi untuk anda selamat malam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Tak pernah sekali bersyukur, semuanya jadi debu. Tidakkah aku melihat cintamu yang penuh nikmat. Thank you Allah for every single beat of my heart. Even though life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you Allah. Curahan rinduku, ku temui rasa cintaku, cahaya